Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan podcast Azam Kelantan bersama dengan saya Nizam Muhammad dan saya Adik Faisal. Baik, so begitulah kita sudah memasuki episod keempat. Okay? Sambil-sambil kita buat part time, sambil-sambil kita tidaklah kata tumpu pada podcast ni. Tengok alhamdulillah sudah sampai ke episod keempat dah. Jadi podcast Azam Kelantan ni gapo? Kau ada pendengar-pendengar yang baru jumpa. Okey. Untuk maklumat semua, Azam Kelantan adalah sebuah channel podcast yang mana kita nak mengangkat suara dan perbincangan rakyat negeri Kelantan demi membentuk sebuah keazaman bagi merealisasikan sebuah perubahan untuk kebaikan bersama. Baik, so kami di Azam Kelantan ni sebenarnya kita nak digitalkan perbincangan rakyat yang biasa jumpa dekat kedai kopi, di jalanan ataupun mungkin halaqah-halaqah masjid, lepas masjid duk buat-buat apa semua tu. So daripada apa yang mereka bicarakan tu kita akak dalam platform digital. Berkenaan dengan isu-isu semasa, berkenaan dengan gapo yang berlaku seputar rakyat di negeri Kelantan untuk tontonan dan juga dengaran boleh kan anda semualah, tak kira di mana-mana. Jadi dengan kita mendigitalkan perbincangan, orang semua boleh dengar, orang semua boleh tonton. Ya. Jadi Azam Kelantan ni boleh diikuti di YouTube dan juga di Spotify, yang mana link untuk dua-dua saluran ni kita akan letak dalam description, dalam show note di bawah ni. So yang penting jangan lupa untuk like, follow dan subscribe kami di kedua-dua saluran ni. Dan kita juga ada page yang mana daripada video yang panjang lebar ni apa semua ni, kita cuba muat naik video-video pendek kita di page Facebook Azam Kelantan. Mustahil dah untuk, ataupun mungkin masa depan kita nak buat di TikTok, tak mustahil juga kan. Gitulah. Baik. Jadi kita nak bincang gapo hari ni? Okey. Kita negeri Kelantan ni, kita biasa dikenali sebagai sebuah negeri yang tidaklah maju, yang mana salah satu, kalau dahulu kala, antara pendapatan utama bagi negeri Kelantan ni adalah hasil bumi dia. Sama ada terutama sekali adalah pembalakan lah, hasil kayu-kayan. Jadi salah satu punca ekonomi ataupun sektor ekonomi yang sedang berkembang di negeri Kelantan adalah sektor pelancongan. Yang mana sektor pelancongan ni, mana negeri Kelantan ni alhamdulillah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala pantai yang cantik, ada elemen air terjun dan juga hutan yang kita kata yang cantik, cantik, subur, indah untuk dilawati oleh pengunjung, sama ada daripada dalam ataupun luar negara. Jadi untuk tahun 2024 ni, saya tak pasti Nizam tahu ke tak, untuk negeri Kelantan ni tahun 2024 adalah tahun melawat Kelantan, yang mana telah di Malaysia ni dia ada beberapa negeri pada tahun 2024 ni melaksanakan tahun melawat negeri. Jadi Kelantan adalah salah satu negeri yang mengadakan tahun melawat Kelantan pada tahun ni lah. Okey. Baru kita juga baru je sahaja mengadakan, kerajaan negeri baru mengadakan majlis pelancaran tahun melawat Kelantan pada 25 Februari. Hari Ahad baru ni lah. Ahad baru ni di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad Kepak. Jadi tengok tu banyaklah acara tahun sekali yang biasa jarang berlaku di Kelantan adalah ada pertunjukan bunga api. Jadi kalau ikut kan suasana tu gilang gemilang lah, yang mana pelancaran ni dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan dan dihadiri oleh semua kepimpinan kerajaan negeri lah dan juga rakyat negeri Kelantan. Okey. Jadi apa kita nak bincang tentang tahun melawat negeri Kelantan ni? Yang paling jelas sekali pada saya apabila berkaitan dengan tahun melawat Kelantan ni, sebab saya sendiri pun secara personal ada membuat
video travelog ataupun dokumentari tempat-tempat menarik dari negeri Kelantan. Jadi ada beberapa tempat yang memang unpopular, unseen, tapi comel, tapi lawa. Dan ada beberapa video tu sampai peringkat orang pergi jejak. Sebab waktu yang saya pergi cari apa semua tu, waktu tu tempat tu tidak famous mana. Masa tu saya boleh ambil contohnya macam pada Kashmir tu, antara mula-mula lah juga saya pergi. Jadi waktu tu cuma waktu tu dia lebih pure lah. Okey. Di Jeli dan ada beberapa tempat lain. Tapi apa yang masa tu tak ada lagi campsite apa semua ke? Tak ada campsite lagi. Cumanya apabila saya pergi beberapa tempat merentas banyak daerah yang kita pergi, tempat pelancongan macam contoh Latar Janggut di Jeli, pada Kashmir sendiri di Jeli, dan juga ada gua kerih, ada gua kerih, gua ikan di Dabung. Jadi kita dengan sempena Tahun Melawat Kelantan ni, dia timbul satu persoalan berkenaan dengan fasiliti asas untuk nak menyantuni pelancong. Kerajaan negeri ataupun negeri Kelantan sendiri bersedia ke tidak dengan isu ini? Saya petik isu ini secara personal. Lama kecek lah, mau kata apa podcast Habim pula. Tak, sebabnya macam kita cuba nak mendapatkan buah fikiran daripada pelbagai pihak. Dan apabila diumumkan Tahun Melawat Kelantan, maka kami di Abim, bukan di Azam Kelantan cuma kita recap, mengeluarkan satu kenyataan media berkenaan dengan fasiliti asas untuk nak menyantuni pelancong ni. Yang paling utama sekali ialah perkhidmatan bas rentas daerah, yang mana untuk nak menyahut seruan kerajaan negeri yang melancarkan Tahun Melawat Kelantan, yang mana saya difahamkan kerajaan negeri mengumumkan sasaran pelancong yang datang ke negeri untuk tahun 2024 ni ialah 2 juta. Lebih 2 juta orang. Jadi untuk nak menyantuni mereka ni, apa keperluan asas yang diperlukan? Jadi saya bagi tahulah, kata dalam kenyataan media itu ialah perkhidmat secara dari make it short, ialah kita kata perkhidmatan bas perlu diintegrasikan supaya lebih user friendly, lebih mudah digunakan oleh orang-orang yang akan melancong ke negeri Kelantan ni lah. Jadi maknanya adakah pada pandangan Nizam, sistem pengangkutan awam di Kelantan ni masih ketinggalan berbanding dengan tempat lain? Okey, saya untuk nak memahami kata ketinggalan ke tidak gapo semua, kita kena faham apa sabit dia, apa kaitan dia dengan Tahun Melawat Kelantan. Sebab kita kena faham kata kebiasaan, kalau kita nak capai sasaran pelancong sebanyak 2 juta, antara kelompok yang paling ramai yang menjadi pelancong kelompok ni ialah kelompok backpackers. Kelompok umur antara 18 hingga bawah 40 tahun. Mereka ni sedang-sedang, tak adalah kata kuasa beli yang besar, tapi mereka ada kuasa viral, mereka ada kuasa penggunaan media sosial dan sebagainya. Jadi untuk nak memenuhi 2 juta tu, dan ada beberapa negara ataupun di Lembah Kelang, ada beberapa sistem integrasi untuk nak memudahkan pelancong boleh akses satu tempat ke satu tempat. Saya ambil contoh, kalau kata pada tahun 2018 saya pertama kali pergi ke Singapura, kawan saya kerja sana, dia kata daripada masuk pintu sepadan tu, buka Google Maps, pilih option kenderaan awam, dia akan royak nak pergi satu tempat tu. Kalau naik train, okey, contoh dia ada beberapa option lalu option A, option B, option C, dan dia bagi tahu detik. Kalau naik MRT nombor berapa, kalau naik LRT nombor berapa, kalau naik bas nombor berapa. Mana tu dalam Google Map? Tu dalam Google Map. Bukan kena install aplikasi lain tak? Tak ada. Dia pakai integrate situ terus dah. Dan dia bagi dengan calculation yang boleh agak kata
train akan sampai dalam pukul berapa. Seolah-olah pada waktu tu lah pemikiran saya, seolah-olahnya sudah ada pemasangan GPS dalam pengangkutan awam yang menyebabkan orang boleh akses dengan GPS. Saya sendiri bekerja di Lembah Kelang. Kalau macam contoh saya di sana, kenderaan utama saya ialah motosikal. Tapi kalau macam contoh kata saya sendiri, motor rosak ke gapo ke, saya pergi kerja atau jumpa ada appointment dengan orang, saya akan tetap kena guna public transport. Jadi di Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang tu dah ada sistem tu. Tapi patah balik kepada bila kita di Kelantan, daripada zaman terbubarnya SKMK, sampailah ke ni Mutiara Rentah Desa, saya cubalah test dengan kaedah yang paling mudah, buka Google Maps, search Masjid Muhammadi daripada rumah saya di sekitar Wakaf Cik Iyih. Apabila buat tu mendapati error, carian tu tak jumpa. Tak ada untuk public transport. Untuk public transport di negeri Kelantan untuk nak memudahkan orang nak pergi. Jadi kalau sistem tu tak ada, lagu mana kita nak menyantuni ataupun kita nak mencapai sasaran 2 juta pelancong pada 2024 ni. Betul. Gitulah. Jadi apa pendapat adik? Dia antara benda yang famous di negeri Kelantan ni, terutama sekali untuk penduduk lah. Penduduk Kelantan ni adalah jalan yang infrastruktur jalan yang tidak besar. Yang mana kita semua tahu bahawa Kelantan ni banyak tahun dah telah dianaktirikan pembangunan dia tu. Jadi jalan-jalan di Kelantan ni tidak standard dengan negeri lain. Menyebabkan bila pertambahan kenderaan yang terlalu besar, sama ada anak perantau balik ataupun pelancong yang datang berkunjung, jalan-jalan di Kelantan ni terutama sekali di pusat bandar tu jadi jam yang teruk. Mana dalam 2-3 hari lepas masa ada festival festival food ke apa dekat Maidi Tunjung, dan ada festival juga dekat dataran warisan di Stadium Sultan Muhammad Kepak. Jadi program ni menyebabkan jalan yang nak menuju ke arah tu sesak yang teramat. Jadi bila ditambah lagi dengan sistem pengangkutan awam yang tak ada integrasi, yang kita tak tahu jadual dia gerak masa mana, jadi penggunaan kenderaan awam tu tidaklah tidak dioptimumkan. Jadi kalau kita kata, saya takut benda ni akan beri bad experience lah, bad experience, pengalaman yang tak comel, bad impact kepada industri pelancongan di Kelantan ni. Bila pelancong di awal tahun dengan tahun melawat negeri Kelantan ni, bila bulan 1 bulan 2 mari, dia pun rasa jam teruk apa semua, takut dia menyebarkan di media sosial dia, tak payah mari Kelantan ni jalan jam. Ada program menarik tapi nak pergi tu susah. Nak naik pengangkutan awam pun tak tahu. Kalau naik Grab pun sama, terperangkap dalam jam juga. Jadi saya takut benda tu bagi bad impression lah kepada pengunjung ke negeri Kelantan. Apatah lagi ada beberapa jalan, kalau di bandar kita dapati kebanyakan jalan di Kota Baru ni telah mengamalkan konsep one way sejak tahun 2009. Seingat saya. Jadi maksudnya bila dalam bandar tu main one way daripada tahun 2009 tu, tapi okey lagi kalau dalam stadium tu ataupun dekat area pusat bandar, sebab laluan dia tu dia masih lagi ada cabai-cabai, ada nak kona kok ni, ada banyak pilihan cabai jalan yang dia boleh pilih kalau dia nak pusing apa semua. Tapi itu juga menggambarkan betapa mustahaknya kenderaan awam yang diperlukan. Itu di jalan yang banyak option. Bila tadi Adib sebut pasal di Maidin Tunjung, pada Adib lah bila ada event dekat kawasan tu, dan situ pula jalan ada situ tu ada sebatan tu ya jalan lagi mari pun. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau bila tahu dah, mana kita boleh buat expectation awal bahawa bila buat satu event di situ, dan rasa Maidin Tunjung ni banyak kali dah bila buat event ada pesta buku sekali pun buat ke jalan tu jam, start daripada Bunuk Payung sampailah ke Maidin, dan mungkin daripada belah sana daripada Mulung lagi sampai ke Maidin.
Jadi bagi saya bila buat satu event dalam Dia tak skala ada yang besar, dia tak ada evacuation line hotline tak ada. Ya adalah satu jalan ke arah Tiong dan situlah kalau rasa nak escape pun. Berarti dia tak ada jalan lain dah. Bagi saya bila kita tahu dah jalan tu jam dan kita expect orang nak mari tu ramai. Jadi why not buat satu sistem komuter shuttle bus ke untuk bawa pengunjung. Pengunjung boleh pergi parking tempat lain. Di Auto City di Tunjung boleh parking. Boleh cari tempat-tempat lain di yang jarak ada jarak mungkin jauh sedikit tapi tempat parking tu luas. Jadi pengunjung boleh parking situ dan disediakan shuttle bus bawa pengunjung ke tempat festival. Lagipun memang tema untuk Tahun Melawat Negeri Kelantan kali ini adalah Food, Family and Festival. Jadi festival tu salah satu elemen yang penting dalam menjayakan Tahun Melawat Kelantan 2024 ni. Jadi apabila tadi sebut pasal bas yang bawa orang pergi ke karnival dan ada tempat khusus tu, saya menggambarkan dengan apa yang berlaku di Lembah Kelang. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur sama ada dibuat di PWTC ataupun buat di Maib Serdang dan banyak lagi lah event lain, mahanya, gaponya. Biasanya memang orang akan pergi dengan kereta sendiri, tapi dia ada satu kawasan parking khusus untuk orang tu tak sumbak situ, parking situ sudah-sudah. So shuttle bus akan main oleh ahli. Jadi bila kita menggambarkan kita kata center point daripada, contohlah kita ambil kes Maidin Tunjung. Center point dia ialah cabai park besar Wakaf Cik Yi. Boleh jadi buat 2 shuttle bus. So parking dekat Kota Seribung. Sebab perumahan baru lagi kosong banyak lagi. Sebelah ni boleh buat dekat Auto City ataupun orang hok mari daripada pusat bandar. Dia bukan daripada luar bandar dulu. Kalau daripada Mulung tu. Daripada Mulung ke apa semua tu parking dekat apa tu Kias ke. Betul. Kalau kata daripada pusat bandar tu mungkin jauh sikit, tapi dengan sistem shuttle dan kereta tu boleh parking setempat menyebabkan trafik tidak sesak. Dan kaedah yang sama juga sebab banyak event kajian negeri tertumpu di dataran warisan ataupun bahasa mudah di stadium lah. Di stadium. Okay. Mungkin boleh buat konsep yang sama. Dan ni kita buat rakaman ni dalam keadaan bulan Ramadan dah nak dekat. Dengan marinah Ramadannya, dengan jualan pasar Ramadannya, sekiranya boleh wujudkan sistem lagu tu. Dia sebenarnya sistem tu pernah dibuat di Kelantan. Saya terlibat dalam penganjuran Expo Cheng Ho. Saya tak ingat tahun bila, lama dah rasanya. Jadi masa tu kita adakan sistem shuttle bus ni. Jadi benda tu bukanlah tak pernah dibuat di Kelantan, tapi mungkinlah pengurusan waktu tu dengan pengurusan sekarang ni dia tak sama. Jadi tak tahulah idea tu tak sampai ke macam mana ke. Cuma bagi saya tu salah satu cara untuk kita mengurangkan kesesakan di sekitar tempat program tu. Jadi yang mana kita boleh menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan juga pengangkutan yang telah disediakan, shuttle bus yang telah disediakan untuk mengangkut untuk membawa pengunjung daripada tempat parking ke tempat program. Itu fasiliti asas berbentuk kenderaan awam, sama ada shuttle bus untuk event ataupun bas untuk siapa. Kita tak bahas lagi bas untuk nak bawa pelancong ke satu tempat ke satu tempat ke. Saya ambil contoh orang yang nak pergi ke Patah Senok. Let's say lah kata okey, dia turun terminal Tesco. Dia naik bas express daripada Lembah Kelang ke apa ke, tapi nak pergi Patah Senok. Laluan Patah Senok tu pun boleh terhejam. Boleh terhejam, dan seingat sayanya bas tu lalu dengan kadar yang sangat minimum. Dan bukan lalu pada waktu puncak yang orang suka pergi. Contohnya lah, kita kata waktu puncak orang suka pergi Patah Senok ialah waktu petang. Setakat yang pemerhatian saya dan juga apabila kita turun tanya peniaga-peniaga setempat, jalan utama dia tu untuk nak pergi ke Patah Senok, kita tanya masyarakat situ, kita dapati tidak ada ataupun ada sangat sedikit bas
untuk nak bawa pelancong, untuk paling tidak untuk nak mendekati kawasan Patah Senok ke laluan utama lah. Ya. Situ pun tak ada. Jadi apatah lagi kalau macam tempat-tempat orang nak pergi ke PCB di waktu petang. Sepatutnya bas tu dia beroperasi pada waktu yang di tempat-tempat pelancongan tu dia kena lebihkan lagi. Bahkan laluan nak ke Masjid Muhammadi pun tak ada. Kalau suatu maksud, sedangkan sebenarnya dekat Bazar Tekuan ni tu ada tempat parking bas. Tapi bas rentas daerah tak lalu, sedangkan kita kata ni masjid negeri dan kawasan tu ada penuh dengan muzium dan sebagainya. Tadi kita cerita pasal bas di event ni, bas nak pergi tempat pelancongan, mungkin Adib ada nak ulah lebih. Dia sebenarnya kalau kita tengok di website, saya tengok di website ataupun di media sosial tourism Kelantan, ada sebenarnya disediakan satu bas untuk yang mana dia akan bawa pelancong untuk pergi ronda tempat-tempat menarik di Kelantan. Cuma saya ada nampak iklan tu, tapi saya tak nampak, saya tak jumpa detail dia. Nak hubungi siapa, nak nak hubungi siapa, nak jumpa di mana, apa semua. Tak tahu adakah tourism Kelantan mengharapkan untuk pengunjung ni kena pergi ke pejabat untuk dapat maklumat tu. Tak ada dinyatakan di media sosial apa tu, ataupun tidak disebarkan benda. Saya pun tak tahu perkhidmatan tu ada lagi ke tak. Cuma saya pernah tengok, saya dah jumpa benda tu pernah disediakan. Jadi sebenarnya maksudnya satu inisiatif baik dan sepatutnya diwar-warkan lagi. Untuk Tahun Melawat Negeri Kelantan ni disediakan satu perkhidmatan shuttle bus yang mana boleh bawa pengunjung untuk kita kata untuk memperkenalkan tempat-tempat menarik, sama ada di Kota Baru sahaja ke ataupun turut seluruh negeri Kelantan ke. Dia boleh bawa, boleh tunjuk gimana, okey berhenti sekejap apa semua. Tu salah satu cara untuk kita mengurangkan kesesakan jalan raya lah, terutama sekali takut kerana dia simbung dengan waktu cuti. Kalau cuti ni ada kenduri apa semua, bila lalu jalan kasa luar bandar kampung-kampung ni, memang kalau ada kenduri memang jam lah jalan. Sebab begitulah masalah jalan saya sebut awal tadi. Infrastruktur jalan di Kelantan ni memang agak kecil, sepi, dan tak ada jalan raya besar. Okey. Dan bila kita sebut pasal tak ada guidance, tak ada panduan kepada pelancong. Dan biasa pelancong dia ada, kalau backpackers dia akan mari dengan bike express. Kalau ada duit sikit dia akan mari dengan fly. Tapi ni now everyone can fly. Okey, kereta api pun ada. Cumanya saya sendiri, saya mengaku kata saya tak biasa naik kereta api di Malaysia lah. Okey. Cumanya apabila saya perhati macam kereta api di Thailand ataupun di beberapa negara saya pergi, stesen bas ke gapo, dia ada satu partition khusus untuk letak pamphlet pelancongnya. Dia ada satu sudut khas. Dan peliknya apa stesen bas Tesco kita tak ada sudut tu. Di airport pun saya duk nampak macam airport tak tahu lah, sebab airport tengah upgrade. Airport tengah upgrade. Dijangka kata saya boleh 3 ni siap fasa 1 airport baru ni dan akan beroperasi lah. Mungkin lah kot bila airport baru ni suasana lebih cantik apa semua, ada lah untuk pelancong-pelancong tu. Kita tahu, mungkin kita kena pergi tengok lah nanti. Okey. Baik. Jadi bila tadi kita sebut kita kecek fasiliti asas untuk Tahun Melawat Kelantan ni hanya bas ke? Ada lagi. Mungkin Adib ada isu-isu lain macam gapo lagi fasiliti asas yang Azam Kelantan nak bincangkan lagi selain daripada fasiliti asas bas ni. Okey. Dia fasiliti satu hal. Bila kita sebut pengunjung atau pelancong nak mai ke Kelantan ni, kita kena concern juga sudut sambutan. Bagaimana sambutan kita kepada pelancong, kepada pengunjung yang mari nak melancong di negeri Kelantan ni. Yang mana saya tak tahu kalau mungkin di luar promosi tu ada di luar negeri, tapi saya nampak promosi ataupun sambutan dalam negeri ni macam tidak meriah. Seakan kita kata kalau kita kata hari raya, kita nak pergi rumah, kita kunjung ke rumah orang, mengadakan rumah hari terbuka, kita akan nampak ada sambutan majlis kahwin ke, ada sambutan bunga mangga. Masa kita pergi ada banner, ada sekarang ada banting. Kita pergi kita tahu ada festival, ada pesta di sini.
Tapi bila pengunjung mai ke Negeri Kelantan dalam suasana Tahun Melawat Kelantan ni, saya tak tahulah mana sambutan terhadap untuk pengunjung ni. Mana banner dia, mana bendera, mana stiker ataupun apa-apa sajalah yang boleh menunjukkan bahawa rakyat negeri Kelantan menyambut ataupun menyantuni pengunjung-pengunjung daripada luar negeri untuk datang berkunjung ke negeri kita ni. Dia benda ni berkaitan dengan image. Okey, kita kata Image dan kesungguhan. Image dan kesungguhan. Satu, okey, bila sebut rasa Tahun Melawat Kelantan, sepatutnya banner kau banting tu buat di luar. Tapi dia tidak cukup sekali tu. Ya. Tapi banner banting yang ada stiker kereta ke gapo, ia merupakan, kalau ada di Kelantan, ia sebagai satu peringatan kepada kita, saya sendiri, Adib sendiri, orang pendengar yang merupakan rakyat Kelantan sendiri sebagai tuan rumah. Kan, bila kita tengok Tahun Melawat Kelantan, jadi kena jaga kebersihan sikit. Ya, betul. Nak kena ada budaya santun menyantun. Kalau nampak pengunjung dari luar mana hak tidak kecek Kelantan, kita kena, kalau nampak tanya dia, kena sambut dengan lemah lembut, tanya apa masalah, apa kita boleh bantu. Tidaklah kata mana buat skala, tidaklah. Dia kena ada lebih. Kita kata sambutan terlebih sikit. Jadi banner, banting ataupun pintu gerbang mungkin ialah satu bentuk bagi orang luar, bila dia masuk dia nampak feel kata itu ialah Tahun Melawat Kelantan. Dan bagi kita sebagai anak tempatan, orang setempat, ialah satu bentuk peringatan kata kita sendiri kena bersedia untuk nak menyantuni. Dan ini ialah antara perkara-perkara hak kita pun tak apa nak nampak. Ya. Pemerhatian adik sendiri macam mana? Memang tak nampak. Macam kalau saya pergi ke kedai-kedai yang kita kata tempat yang kira famous lah untuk pengunjung pergi ke situ, tapi kita tak nampak satu bentuk sambutan kepada pengunjung. Kadang kita nak promote negeri tempat tu kepada member-member, ada member yang baik. Ada member saya daripada Penang, daripada Kedah, mai ke negeri Kelantan, tanya mana tempat nak sarapan pagi. Jadi tu satu hal juga lepas ni kita sebut satu. Tapi biasanya bila kita tunjuk di situ, bila dia pergi ke tempat tu, kita bawa dia ke situ, nampak kedai tu tak ada beza pun tahun sebelum ni dengan masa tahun 2024 ni, masa Tahun Melawat Kelantan. Patutnya adalah banner selamat datang Tahun Melawat Kelantan, ada sambutan yang nak meraihkan ataupun nak mempromosikan bahawa tahun ni adalah Tahun Melawat Negeri Kelantan kepada pengunjung. Satu hal lagi macam saya sebut tadi adalah untuk bila kita kata kita nak jadikan rakyat negeri Kelantan ni sebagai ejen penyambut tetamu kepada pengunjung luar juga, patutnya disediakan bahan-bahan daripada yang brosur, stakla apa semua tu, ada juga bahan digital. Macam kata bila member daripada luar tanya mana tempat makan yang sedap di Kelantan, makan malam ke, sarapan pagi ke. Jadi kalau ada disediakan bahan digital, maksudnya okey, ni adalah senarai tempat-tempat menarik, tempat-tempat makan pagi yang famous di negeri Kelantan, macam nasi kerabu lini ke, ikan bekok ditupak di Patah Geting ke, ataupun ayam kapung dekat Telipuk ke, ayam kapung mana-mana ke, roti canai ke, tak kisahlah makanan apa-apa sekalipun. Maksudnya kalau ada disediakan senarai itu, mudah kita boleh forward lalu. Memang tanya mana tempat makan menarik di Kelantan ni, kita okey boleh forward ni makan pagi, okey ni senarai dia, okey ni nasi kabu saja. Seluruh negeri Kelantan ni ada nasi kabu, pilihlah nak gimana, nasi dagang mana tempat dia. Mudah kita nak boleh bagi senarai tu kepada pengunjung-pengunjung nak mari. Macam contoh kalau saya ada baru ni saya pergi ke Negeri Perlis, abang cuti sekolah baru ni. Negeri Perlis juga tahun ni dia mengadakan Tahun Melawat Negeri Perlis. Sama macam Kelantan juga. Jadi bila saya nak pergi tu, kita buat survey lah tempat mana nak pergi melawat semua. Dan menariknya bila saya masuk dalam page Tourism Perlis, dia disediakan satu dipanggil smart map. Untuk pengunjung tahu tempat mana tempat-tempat nak pergi. Mana dia bahagikan ke daerah. Okey, di Arau apa tempat menarik di Arau. Kuala Perlis apa tempat menarik Kuala Perlis. Di Kangar apa tempat menarik di Kangar. Di Padang Besar. Maknanya kita dah tahu nak pergi tempat-tempat mana nak pergi. Jadi memudahkan untuk kita merancang perjalanan. Jadi untuk di Kelantan ni saya tak tahulah.
bagaimana lagu mana pengunjung nak mai ke Kelantan ni, dia merancang perjalanan dia. Adakah dia memang dapat maksudnya dia boleh dapat maklumat daripada laman tourism Kelantan, ataupun memang macam tadilah dia tanya kawan-kawan dia, tanya saudara mara dia yang ada di Kelantan ni tempat mana nak pergi, dan dia kena atur sendiri itinerary dia. Maksudnya dia tak ada one stop center reference untuk dia rujuk. Dia ada one stop center, tapi bahan tu bahan tu dia tidak sediakan, menyebabkan dia terpaksa communicate lebih. Kena tanya lebih, kena minta lebih, kena buat carian lebih. Dan tadi apabila sebut berkenaan dengan mungkin digital kau gapo, saya ingat kalau di KLIA 2 ada satu ruang iklan yang saya biasa nampak, yang mana kerajaan negeri ataupun tourism Kelantan membeli satu ruang besar jugalah, satu tiang tu untuk nak mempromosikan aplikasi Kelantan di Hati. Dan saya pun pernah try guna apps tu, tapi pada waktu tu dia tidak berapa user friendly. Disebabkan nak kena register gapo semua. Sedangkan ada beberapa apps yang tak payah untuk kita register pun, boleh tengok maklumat direct. Ni nak kena register dulu. Payahlah. Ya, dan yang terkini, kalau tadi nampak saya duk main kalau hok tonton di YouTube lah, duk nampak saya gelewak dengan telefon apa semua, saya terus search apps tu dan didapati apps tu sudah tak ada. Dan ini satu tahun bila ada jumpa apps tu? Tahun yang apps tu dibuat 2020. Oh, baru lagi. Maksudnya kerajaan negeri pada waktu tu telah buat satu perancangan lah, cumanya kena COVID dulu. Jadi itu yang menyebabkan Tahun Melawat Kelantan 2020 tu tak berapa nak menjadi. Tapi maksudnya dengan apps yang sudah ada apa semua tu, kita ingatkan apps tu akan remain kekal. Tapi bila saya buat carian dekat dalam Play Store apa semua tu, tak ada. Dan selain daripada itu, apabila Adib sebut berkenaan dengan kedai makan kau gapo kau mungkin antara untuk nak menyemarakkan lagi Tahun Melawat Kelantan ni, apabila kita sebut pelancongan, ia melibatkan homestay, hotel dan sebagainya. Sehingga ke tarikh yang kita buat rakaman ni, penghujung Februari ni, kita dapati saya tak nampak lagi diskaun yang hotel-hotel tawarkan untuk orang mari menginap di tempat mereka khusus sempena Tahun Melawat Kelantan. Homestay ke apa semua. Jadi hot tu pun antara yang saya tidak terlihat lah. Saya cuba search dalam masa yang kita sedang digest isu ni. Jadi ini juga ialah memberi gambaran macam kita launching sesuatu dalam keadaan yang kita tidak bersedia. Kau mana? Dia macam tidak melibatkan pihak industri dalam merancang ataupun melaksanakan Tahun Melawat Kelantan ni. Macam saya terlibat dalam industri homestay. Jadi kita tak ada nampak mana satu approach daripada pihak penganjur, pihak kerajaan negeri especially, yang mana untuk melibatkan juga pihak-pihak pengusaha-pengusaha ni, dan dalam terlibat sama untuk kalau tidak mempromosikan, untuk menyambut tetamu yang mana yang akan datang ke negeri Kelantan ni. Mana kalau saya tengok dalam grup homestay, kita lihat banyak pertanyaan daripada pengunjung luar negeri, daripada utara negeri Kedah, Perlis, Perak, Penang, ataupun daripada KL, daripada selatan Johor apa semua, yang nak mari untuk melancong. Sama ada dia mari, dia kadang begitu lah, dia dalam dua dalam satu lah. Ada memang betul-betul totally mari untuk melancong, ada juga yang mari dalam untuk kenduri, tapi dalam sama dia nak melancong juga, nak pergi jalan-jalan sekitar negeri Kelantan ni. Jadi sepatutnya dilibatkan juga pihak industri, sama ada pengusaha homestay di kalangan rakyat negeri Kelantan, ataupun macam tadilah kedai-kedai makan yang menawarkan menu-menu yang kita kata dicari oleh orang pengunjung, nasi kerabu, nasi dagang, apa lagi, pulut, ataupun makanan Thai, tom yum ke, semua macam-macam lagi lah makanan Thai. Maksudnya mereka dilibatkan, ada petunjuk macam mana nak pergi kedai itu, ataupun di kedai itu sendiri ada sambutan, ada banner, ada banting, ataupun paling murah paling ringkas pun sekali stiker di meja-meja makan bila letak, selamat datang ke Kelantan, Tahun Melawat Kelantan. Tak perlu susah,
tak perlu ni, simple sahaja. Jadi bila pengunjung duduk, ada sambutan. Jadi mungkin dia boleh letak QR code untuk dia dapatkan maklumat lanjut ke, ataupun dia nak register apa-apalah untuk kerajaan negeri boleh tahu bahawa boleh buat bancian juga berapa ramai pengunjung yang mari ke negeri Kelantan ni. Itulah. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan Tahun Melawat Kelantan ni, antara yang lainnya ialah kalender pelancongan. Dan apabila saya tengok kalender pelancongan yang ada dekat dalam Facebook Tourism Kelantan, kita dapati dia bukan kalender pelancongan tapi dia kalender event. Okeylah, kita kalender event pun still okey. Maksudnya ada event-event tertentu yang sama ada di peringkat rakyat jelata ataupun di peringkat pelancong yang nak mari event-event. Saya ambil contoh macam Pesta Wow ko gapo ko, orang luar berakhir mari. Tapi selain daripada itu, apabila disebut sasaran 2 juta pelancong, orangnya bukan nak mari event saja. Ya, ada pelbagai lagi. Ada pelancongan berbentuk sejarah, ada pelancongan macam tadi kita sebut eko pelancongan, ada hutan belantara, pantai, air terjun, ada juga melibatkan industri desa dan sebagainya. Jadi kita melihat tidak ada strategi pelancongan mengikut musim. Mengikut musim ni dia pelik sikit. Kalau kita kata mengikut musim, kalau negara Mak Saleh dia ada 4 musim. Tapi Kelantan ni 2 je musim. Panas tu kalau musim iklim. Kalau musim iklim Daripada musim iklim sebenarnya banyak lagi musim-musim lain. Contoh musim buah, musim kemarau, musim hujan. Maksudnya dia setiap musim tu dia ada ataupun ada boleh acara tourism. Ada acara yang spesifik yang boleh dibuat. Musim menuai, musim ni dia ada acara. Contoh kalau musim menuai ni, antara acara yang boleh dibuat, biasa kadang saya nampak orang buat adalah dia dipanggil apa, ikan dalam sawah padi. Okey. Mana tu adalah acara dibuat masa musim menuai. Tapi saya tak tahu ada masuk kata dalam kalender pelancong, ada dijadikan sebagai acara ke ataupun tidak. Macam biasa musim menuai juga dia sinonim dengan main wow. Ataupun musim apalagi musim buah contohnya. Boleh dia juga dipromosikan, tapi tak tahu, saya tak perasan pula dinyatakan secara spesifik kata dalam kalender pelancongan negeri Kelantan tu. Dan apabila kita sebut pelancongan mengikut musim ni, ada tema-tema tertentu yang boleh diangkat sebenarnya. Okey, tadi Bila Adib sebut pasal musim buah dan sebagainya. Tapi ada beberapa tempat lokasi pelancongan tu dia tak boleh pergi ikut dia. Macam contohnya air terjun. Okey. Orang akan naik train tu Dabung pergi Gunung Stong. Jadi kalau nak dapat ke air terjun view yang comel tapi tidak terkesan dengan musim tengkujuh, dia ada tempoh-tempoh tertentu dia. Dan kalau musim kemarau bukannya tak ada air terjun, air sentiasa ada. Dia air terjun Jelawang. Gunung Jelawang apa semua tu, dia sentiasa ada, tapi view dia tu tidak impresif, tidak mengkagumkan. Ialah kerana kalau mari bulan 3 di musim panas tu, dia jadi tak comel. Air sikit nampak kuru je. Dia ada musim-musim tertentu. Ataupun macam contoh di bulan kemerdekaan, apabila kita tengok kalender, sebenarnya yang kita kata senarai lokasi pelancongan mengikut musim ni di bulan Julai, Ogos sempena bulan kemerdekaan boleh diangkat tema lokasi pelancongan bersejarah. Macam contohnya apabila kita sebut sejarah Kelantan melibatkan kesultanan-kesultanan, orang boleh pergi ke Kampung Kraftangan, Istana Jaha, Istana Balai Besar, kawasan-kawasan tu, Muzium Islam yang memang bertempat. Tapi bila kita tengok dengan jumlah bas yang tahu berapa nak lalu mana ataupun boleh juga mengangkat kubu-kubu perang dunia kedua yang berada di pesisir pantai yang masih lagi belum kena hak kisah pantai. Saya ada jumpa dibaca. Direkam tak? Direkam ada kalau ada signboard di Kuala Jel. Kuala Jel. Kuala Jel ataupun di pantai Kuala Pak Ahmad di Kuala Cepong berhadapan dengan airport tu.
Itu ialah Pantai Kuala Pak Amat ialah kawasan Tempat pendaratan. pendaratan tentera Jepun ke tanah Melayu. Untuk kita nak mengenang kembali apa yang menyebabkan kita mudah dijajah dan apa yang patut kita buat untuk kita tidak dijajah melalui kaedah-kaedah yang lain. Jadi itu kata pelancongan bermusim. Tapi bila kita tengok, saya sendiri Pantai Kuala Pak Amat beberapa kali pergi dan hanya dipopularkan dengan permainan wow, tetapi tidak dipopularkan dengan value sejarah tu. Itu yang saya macam agak ni sedikit. Ataupun mungkin ada senarai lokasi pelancongan mengikut musim yang adik rasa nak ulas tambahan. Saya rasa cukup dah setakat tu untuk pelancongan musim tu. Cumanya dari segi kalender pelancongan tu, maksudnya dia boleh dibuat dengan lebih baik lah sebenarnya. Maksudnya dia bersenarai tu tidaklah, kalau kita tengok di page tourism Kelantan hanya 2 muka surat dan macam terlalu padat. Dia tidak susun ikut bulan, ada tema. Benda tu lebih menarik perhatian ataupun lebih memudahkan pengunjung untuk tengok dan dapat panduan. Mana dia nak pergi, bila dia datang, waktu mana ada acara yang menarik yang sesuai dengan dengan minat dia untuk dia mari ke negeri Kelantan. Dan apabila Adib sebut tadi kempen dilakukan dalam keadaan tidak dilibatkan player-player, tidak dilibatkan pemain-pemain industri, kedai makan, homestay. Kalau kita tengok macam kempen-kempen di negara lain lah, nak buat tourism, dia akan blast paling tidak 3 bulan sebelum bermula kempen tu. Tapi bagi saya sendiri, saya mengetahui kewujudan kempen Tahun Melawat Kelantan ni Disember tahun lepas, Disember 2023, yang mana pelancaran tu berlangsung dalam keadaan orang tengah kalut persediaan banjir. Banjir pelancaran. Dan pada waktu orang awam mungkin tahu kata ada Tahun Melawat Kelantan ni apabila ada pertunjukan bunga api pada 25 Februari. Jadi itu untuk menggambarkan yang tidak ada pra-pelancaran ataupun promosi yang dilakukan dengan tempoh yang lebih awal. Sebab kalau kita kata nak buat Tahun Melawat satu-satu tempat tu, kita kena prepare. Patutnya pra-pelancaran tu mungkin bulan Jun, awal lagi, setengah tahun. Barulah dia bagi awareness yang lebih. Tapi yang pelancaran pun tanpa aktiviti susulan yang untuk create awareness kepada bakal pelancong dan juga rakyat negeri Kelantan yang akan menyambut pelancong, dia kena ambil kira dua-dua pihak. Bukan pelancong saja, pihak negeri, rakyat negeri yang akan menyambut pelancong pun kena disedarkan bahawa tahun ni ada Tahun Melawat Kelantan untuk dia menyambut pelancong mari. Itulah. Dan saya ingat bila sebut Tahun Melawat Kelantan, saya ingat Tahun Melawat bila, tapi tahun 90-an. Tema dia tu. Macam Kota Baru Comel Sokmo ko gapo ko. So dia ada beberapa catchy words tu. So dengan perancangan yang bagus, maka dia boleh lekat tema yang mudah untuk rakyat dapat capaian. Gitulah yang kalau tengok discussion ni macam curhat ataupun macam kalau bahasa Kelantan panggil nakir tau. Tapi kita bukanlah kata satu pihak yang cuba untuk nak membuat serangan ke apa. Tapi apabila berlaku apa-apa dalam negeri, kita nak reflect dan kita nak memastikan Tahun Melawat Kelantan ni berjaya. Dia tidak terlewat lagi sebenarnya. Kita baru bulan Februari, baru masuk bulan Mac. Ada 10 bulan lagi untuk untuk Tahun Melawat Kelantan ni berjalan. Jadi banyak lagi benda improvement apa semua yang boleh dilakukan bagi memastikan bahawa mana-mana pengunjung yang mari ke negeri Kelantan ni rasa dihargai, disantuni, dan juga mereka boleh menyebarkan lagi bahawa boleh mengajak lagi rakan-rakan dia dan juga orang lain untuk mari ke negeri Kelantan. Dan kita kata sebagai kesimpulan lah, walaupun ada, bila kita buat postmortem ataupun kita buat perbincangan macam ni,
memang orang akan nampak kata banyaknya black dots ataupun banyaknya titik-titik hitam benda-benda tak molek, menunjukkan ketidaksediaan. Jadi dia boleh disimpulkan sebenarnya tak terlambat dan kita pun nak tengok improvement supaya tahun melawat Kelantan sekiranya pelancong yang kerajaan negeri sasarkan tak sampai 2 juta, tapi kalau good impressive ataupun pandangan first impression yang comel. Okey. Sekiranya tahun ni tak capai 2 juta, tapi dia boleh bawa pelancong yang lebih ramai di luar daripada musim tahun melawat Kelantan, why not? Betul. Itulah yang kita nak sebagai kesimpulan daripada perbincangan ni. Kita nak tahun melawat Kelantan, kalau tidak berjaya, paling tidak dia ada aftershock effect yang menyebabkan dia berjaya dengan jalan yang lain. Ya, betul. So gitulah yang saya boleh simpulkan. Apa pendapat anda berkenaan dengan isu yang kami bawakan berkenaan dengan fasiliti asas untuk nak santuni pelancong? Jadi mungkin boleh drop komen pendapat anda, dan kami menanti-nanti kan. Yang penting benda yang kami bagi tahu ni adalah suara ataupun pandangan-pandangan yang kita daripada kami sendiri dan juga yang kami dapat daripada orang lain, yang mana tidak semestinya benda itu betul. Mungkin kami ada salah. Jadi anda yang menonton, yang mendengar ni boleh perbetulkan, boleh drop komen bahawa fakta tu salah, fakta ni salah. Betulkan kami, tak ada masalah. Kita nak mewujudkan satu ruang selamat untuk segala benda berlaku dalam negeri Kelantan boleh dibincangkan, boleh akak. Seperti mana objektif kami dalam Azam Kelantan untuk nak bawa agenda rakyat ke dalam dunia digital. Ya. Jadi sekian saja daripada saya, Nizam Muhammad. Oh ya, jangan lupa untuk like di like channel kami di YouTube, follow juga kami di Spotify, dan tengok konten-konten pendek kami di Facebook page Azam Kelantan. Sekian sekali lagi. Sekian daripada saya, Nizam Muhammad, dan saya Adik Faisal. Jumpa pada lain kesempatan insya-Allah dan juga episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.